Saya fikir keselamatan saya guna saya punya phone flashlight tu untuk tengok muka dia. Dia cuba untuk rampas saya punya phone dan saya punya bag. Testing. Hi, welcome back to my channel. Okay, hari ni saya nak share something pasal pengalaman saya sewaktu bekerja di Singapura 4 tahun yang lalu. Bagi saya, ini merupakan pengalaman yang paling teruk pernah saya alami dalam hidup saya. Sebelum ni, saya bekerja sebagai Customer Service Officer di dalam agensi pembantu rumah. Kerja saya masa tu adalah memastikan semua pembantu rumah dalam keadaan yang sihat secara fizikal dan mental sebelum diserahkan untuk bertugas kepada bakal majikan mereka. Semasa saya bekerja di agensi tersebut, saya wajib mempelajari bahasa Indonesia dan mungkin dalam next video saya akan cakap dalam bahasa Indonesia. Lepas tu, benda ni jadi juga 4 tahun yang lalu. Dan untuk pengetahuan korang, ramai rakyat Malaysia yang pernah bekerja di Singapura pasti dah lali dah dengan benda ni, bahawa setiap hujung minggu akan jam di Malaysia Immigration Checkpoint dan Woodlands Singapore Checkpoint. Sebab ramai rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura tetapi tinggal di Johor Bahru, Malaysia. Diorang tidak stay di Singapura disebabkan kos sara hidup yang tinggi. Sebab tu ramai orang Malaysia bekerja di sana pun untuk mendapatkan mata wang dolar Singapura. Jadi masa malam tu benda buruk ni berlaku. Saya bertolak daripada kampung jam 6 petang. So maybe dalam jam 7 malam, 8 malam saya akan sampai Lakin, iaitu bus station di Johor Bahru. Bila saya dah sampai Lakin, saya akan ambil another bus untuk pergi ke Woodlands Singapore Checkpoint. Bila saya dah sampai Woodlands Singapore Checkpoint, memang sangat ramai orang. Lepas tu, kita orang stuck dekat immigration hampir 3 jam. Jadi 12 malam baru saya sampai hostel saya. Yang hostel ni merupakan company yang sediakan untuk diorang punya staff dan helper. Hostel ni dia macam rumah kedai dan terdapat restoran di bawah. Lepas tu rumah kedai ni dia punya tangga pusing-pusing tau, bukan yang jenis biasa tu sebab dia bangunan lama. Lepas tu yang tangga jenis pusing-pusing ni pula saya startlah naik. Tiba-tiba saya nampak kaki. Saya dah dapat rasa macam someone tau, macam bertinggi dekat tangga tu, dengan tengah tengok saya. Masa tu saya berdebar, saya takut sangat. Lepas tu saya risau. Lepas tu dekat dia punya handrail tu ada lubang. Jadi saya ternampak mata yang mengerikan tengah tengok saya. Insting saya time tu memang betul lah, sebab time tu gelap. Meremang bulu roma saya time tu. Saya nak buka pintu ni, saya rasa macam ada someone dekat belakang saya. Lepas tu memang betul ada someone dekat belakang saya. Dan lepas tu saya tak fikir apa-apa time tu. Saya fikir keselamatan saya guna saya punya phone flashlight tu untuk tengok muka dia. Dia cuba untuk rampas saya punya phone dan saya punya backpack. Dan korang tahu tak, rupanya orang tu dia pun foreigner juga yang bekerja di Singapura, foreign worker daripada Bangladesh. Dalam video ni saya tak nak mention kenapa orang Bangladesh tu macam tu ataupun semua jahat ke tak.
ada segelintir saja yang berperangai tidak baik. Masa tu saya guna saya punya phone flashlight tu. Lepas tu dia cuba lagi untuk merampas dan mencuri saya punya phone dan backpack saya. Saya jerit sekuat hati saya dan saya tendang dia. Lepas tu dia turun ke bawah dan dia lari. Dia terus hilang macam tu je. Saya buka pintu, tutup pintu, kunci terus. Lepas tu saya panggil semua mate yang atau helper yang tinggal di situ dan beritahu diorang tentang kejadian yang berlaku dan kena lebih berhati-hati lepas ni. Esok paginya saya beritahu pihak management tentang kejadian malam tu dan diorang terus buat laporan polis. Lepas beberapa hari malam memang polis datang dan memantau membuat rondaan di kawasan tersebut. Dan tiba-tiba saya teringat lepas benda tu terjadi. Saya selalu kalau balik daripada kampung, saya suka pakai earphone tau. Dan masa tu saya baru ingat tentang cerita yang Ustazah beritahu saya. Kalau kita dekat tempat asing ataupun bersendirian, jangan lupa baca Ayatul Kursi sebagai perlindungan. Dan insya-Allah Allah akan melindungi kamu di mana saja kamu berada. Okey, itu saja kisah saya pada hari ini. InsyaAllah saya akan comeback dengan another video. InsyaAllah soon, doakannya. Terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum.